Hello semua dan selamat datang. Hari ini, kita nak kupas satu topik yang, memang salah satu misteri terbesar dalam sains. Kesedaran. Benda ni kita alami setiap saat kan? Tapi nak fahamkan betul-betul memang susah. Jom, kita bongkar sama-sama. Pernah tak jadi macam ni? Cuba bayangkan, anda tengah pandu kereta atau mungkin naik train, lepas tu, dah sampai? Macam tu je. Anda tahu anda selamat, tapi perjalanan tadi tu macam mana ya? Langsung tak ingat. Pelik kan? Macam mana boleh jadi macam tu? Inilah yang kita panggil mod auto pandu. Minda kita ni memang hebat. Dia boleh jalan sendiri. Macam kita naik tangga, makan, benda-benda harian ni kita buat je. Tak payah fikir sangat pun. Jadi persoalan besarnya, kalau bukan kita yang sedar tengah fokus, habis tu, siapa yang pandu? Baiklah, jom kita gali lebih dalam lagi. Nak faham pasal auto pandu ni, kita kena faham dulu. Apa benda sebenarnya kesedaran ni? Okey, secara asasnya inilah definisinya. Senang cerita, kesedaran ni keadaan bila kita peka. Peka dengan apa yang jadi kat dalam diri kita, macam rasa lapar, sedih, gembira, dan juga peka dengan apa yang jadi kat luar, kat sekeliling kita. Bunyi kereta ke, orang panggil ke, ia macam satu pentas dalam kepala kita, tempat semua fikiran dan perasaan kita beraksi. Jadi, jangan bayangkan kesedaran ni macam satu benda tunggal. Tak, ia sebenarnya gabungan macam-macam proses dalam minda. Apa yang kita nampak, apa yang kita rasa, sensasi fizikal kat badan, imej dalam kepala dan juga pendapat-pendapat kita. Semua ni bergabung macam benang yang kita non dan membentuk apa yang kita panggil kesedaran. Kompleks kan? Cuba bayangkan kesedaran ni macam sebatang sungai. Dia tak pernah berhenti mengalir, sentiasa bergerak, sentiasa berubah. Kejap kita fikir pasal kerja, lepas tu teringat nak makan, lepas tu dengar bunyi burung. Perhatian kita melompat dari satu benda ke benda lain. Itulah aliran kesedaran yang takkan berhenti selagi kita berjaga. Yang menariknya, kesedaran ni bukan macam suis lampu tau. Bukan sekadar on atau off. Sebenarnya, ia ada banyak tahap, macam satu spektrum. Jom kita tengok apa tahap-tahap yang berbeza ni. Secara kasarnya, pakar bahagikan kesedaran ni kepada dua kategori utama. Satu, masa kita berjaga, yang kita lalui hari-hari ini. Dan satu lagi, masa kita tak berjaga. Contohnya masa tidur atau mimpi. Tapi untuk kupasan kita hari ini, kita fokus yang pertama tu je, iaitu kesedaran masa kita berjaga. Dalam keadaan berjaga ni pun ada sekurang-kurangnya 5 tahap yang berbeza. Mula dari yang paling tajam, iaitu kesedaran tertumpu. Lepas tu ada kesedaran mengalir yang lebih santai, kemudian sepada sedar, prasedar dan yang kita selalu buat, mengelamun. Setiap satu ni ada fungsi dan peranan dia. Okey, sekarang kita dah faham sikit teori dia. Jom kita tengok macam mana semua ni digunakan dalam dunia sebenar dalam satu situasi yang sangat-sangat penting. Kita akan lihat macam mana faham pasal tahap-tahap kesedaran ni boleh jadi satu alat yang sangat berkuasa, terutamanya dalam konteks pemulihan penagihan. Dan ini bukan cakap-cakap kosong ya. Kerangka kerja ni sebenarnya adalah sebahagian daripada teras latihan untuk Agensi Antidadah Kebangsaan kita, AADK. Ini menunjukkan betapa serius dan praktikalnya konsep ni. Ia betul-betul diguna pakai untuk bantu orang pulih. Kita boleh nampak bezanya ketara sangat. Tengoklah, orang yang dalam keadaan sedar, dia akan dengar, lihat dan amati. Dia betul-betul dengar apa kaunselor cakap. Dia perhati reaksi kawan-kawan dia. Dan paling penting, dia analisis diri sendiri, apa yang menjadi pencetusnya. Bandingkan dengan orang yang tak sedar, dia tak fokus, dia abaikan sekeliling dan tak sedar pun tanda-tanda kemurungan dalam diri. Jauh beza kan? Inilah dia. Kesedaran tertumpu dalam aksi. Analoginya memang kena. Macam seorang pemanah. Semua perhatian, semua fokus dihalakan pada satu sasaran. Macam tu jugalah kita. Bila kita guna kesedaran tertumpu ni, kita arahkan semua tenaga minda kita pada satu benda je. Tak kisahlah, tengah belajar ke, dengar orang cakap ke, atau nak capai satu matlamat. Dan ini pula lawannya. Bila kita dalam keadaan separa sedar, mungkin sebab penat atau fikiran melayang, kita akan kembali ke mod auto pandu. Masa inilah kita cenderung untuk bertindak ikut tabiat lama. Dan untuk seseorang yang tengah dalam proses pemulihan, keadaan macam ni sangat bahaya. Sebab tindakan automatik seperti kembali menagih itu boleh berlaku tanpa dia fikir panjang pun. Jadi, lepas kita tahu semua ni, soalan paling besar sekarang, macam mana kita nak guna benda ni dalam hidup kita? Macam mana kita nak tukar dari jadi penumpang dalam mod auto pandu kepada jadi pemandu yang betul-betul sedar dan pegang steering hidup kita?
Kuncinya satu je, latihan. Kena amalkan. Mula dengan benda mudah. Belajar untuk mendengar. Bukan dengar sambil lewa, tapi betul-betul dengar. Lepas tu, belajar untuk berhenti sekejap sebelum bertindak ikut emosi. Amati dulu apa yang kita rasa. Belajar untuk memilih cara kita nak bertindak balas. Bukan sekadar respon secara automatik. Anggap je macam kita tengah latih otot kesedaran kita ni. Bagi dia jadi lebih kuat. Okey, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan mudah. Sekarang ni, detik ni, anda dalam keadaan kesedaran yang mana? Anda betul-betul fokus dengan saya cakap? Atau fikiran anda dah melayang ke tempat lain? Tak apa, tak ada jawapan salah. Sebab dengan hanya bertanya soalan ni pada diri sendiri, anda sebenarnya dah pun ambil langkah pertama untuk jadi lebih sedar.